Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ba'du. Alhamdulillah, video kali ini saya nak bawa perbincangan berkaitan dengan huruf ra lagi. Sebabnya hari itu saya ada buat satu video berkaitan dengan huruf ra, yang mana saya mengatakan bahawa apabila kita menyebut huruf ra, maka ianya perlu ditakrirkan, dijelaskan takrirnya. Okey, takrir perlu dijelaskan. Okay, maka ada yang mengatakan bahawa pandangan tersebut tidak tepatlah. Jadi hari ini kali ini insya-Allah saya akan bawa satu kitab, namanya kitab Al-Jami' Al-Mufid fi Sina'atit Tajwid, Al-Jami' Al-Mufid fi Sina'atit Tajwid. Okey, yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Abil Fath Ja'far bin Ibrahim As-Sanhuri. Okey, dikira sebagai kitab mutaqaddim lah. Kitab yang agak tebal, lebih kurang 547 muka surat. Okey, kita akan bercakap berkaitan dengan huruf ra. Saya akan bagi ta'rifan berkaitan dengan huruf ra ni. Antaranya adalah والراء تخرج من المخرج السابع من مخارج الفم. Huruf ra dia keluar daripada makhraj yang ketujuh daripada makhraj mulut. Min makhraj nun, daripada makhraj nun, ghaira annaha, melainkan huruf ra ni adkhal ila dhahril lisan qalilan. Huruf nun dia hujung lidah, tapi huruf ra adkhal adkhal ila dhahril lisan, dia masuk ke permukaan lidah sedikit lah. Okey. Dan Imam Ad-Dani memberi ta'rif dalam kitab At-Tahdid, war-ra' min tarfil lisan, ra' daripada hujung lidah, bainahu wa baina ma fuwaid ats-thanaya, dia ada sikit ruang di antara lelangit lah. Ghaira annahu, melainkan huruf ra' ni adkhal minan nun fi dhahril lisan, dia lebih dalam, lebih masuk daripada dhahril lisan ni, dia dalam sikit lah, sebab huruf nun dia depan, ra dia dalam sikit ke depan. Inhirafihi ila lam, kerana inhirafnya ke sisi huruf lam. Okey, dan berkata Ibnul Jundi, dia kata wa amma makhrajur ra, adapun makhraj ra, fahiya takhruj min duni makhrajin nun, ia keluar daripada bawah sikit daripada makhraj huruf nun, illa annaha, melainkan huruf ra adkhal fi dhahril lisan, dia lebih dalam dhahril lisan, qalilan min makhrajin nun, lebih dalam sikit daripada makhraj nun. Wa lafzu Sibawayh, Imam Sibawayh juga memberi komen berkaitan dengan makhraj huruf ra min tarfil lisan, daripada hujung lidah, bainahu wa baina ma fuwaid ats-thanaya al-ulya, dia ada ruang sikit di antara gusi itulah, gusi atas tu, dia ada sikit ruang ke dalam. Ghaira annaha, dan dia adkhal minan nun, lebih dalam daripada makhraj huruf nun, fi dhahril lisan, dia nun guna hujung, dia guna depan sikitlah. Qalilan wal inhirafihi ila lam, kerana dia inhiraf di sisi huruf lam lah. Linhirafihi ila lam, kepada huruf lam. Okay, maknanya secara kesimpulannya kita boleh kata bahawa huruf ra ni dia keluar daripada tarfil lisan, daripada hujung lidah. Cuma dia ambil dalam sikit. Sebab apa? Dinamakan sebagai huruf inhiraf. Kita sebut tarfil lisan, tapi dia guna permukaan lidah ni, depan sikit. Dan dari sudut yang keduanya, dia adalah huruf yang bersifat dengan inhiraf. Itu secara keseluruhannya. Saya rasa semua ittifaq, semua sepakat dengan makhraj huruf ra ni. Cuma menjadi permasalahannya adalah tentang takrir yang berlaku pada huruf ra. Tentang takrir yang berlaku pada huruf ra. Setengahnya berpandangan bahawa ra pada huruf lam, takrir pada huruf ra sifatun litujtanab, satu sifat yang kita perlu jauhi, sifat yang tak perlu ada pada huruf ra, sifat yang tak boleh kita baca pada huruf ra, itu takrir. Itu satu pandangan. Satu pandangan yang lain
mengatakan bahawa takrir tetap ada pada huruf ra. Okey, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya nak bawa perbincangan lah sebelum saya masuk ke dalam kitab ni. Saya juga nak melontarkan beberapa pandangan awal berkaitan dengan huruf ra. Yang pertamanya, jika dikatakan sifat takrir adalah sifat tujtanab, sifat yang perlu dijauhi, sifat yang perlu kita tinggalkan pada huruf ra, mengapa dalam keadaan ra bertasydid, Imam Ibn al-Jazari berpesan wa akhfi takriran iza tushaddadu. Akhfi juga menjadi perselisihan di kalangan kita tentang kita menterjemahkan kalimah akhfi. Ada yang menterjemahkan akhfi dengan maksud hilangkan takrir apabila ra bertasydid. Ada juga yang menterjemahkan wa akhfi takriran, akhfi dengan makna kita kurangkan kekuatan takrir apabila tushaddadu, apabila ra berada dalam keadaan tasydid. Okey, sekiranya kita ittifaqlah, kita guna wa akhfi takriran, tapi saya bagi pandangan saya tak guna akhfi dengan makna hilangkan. Saya gunakan akhfi dengan makna kita kurangkan kekuatan takrir, kurangkan takrir tadi. Okey, tapi sekiranya kita bersepakat bahawa akhfi dengan makna kita hilangkan takrir, idza tushaddadu apabila ra bertasydid. Okey, maknanya kita bersepakat bahawa ra takrir pada huruf ra sukun, ra yang mutaharrik ada. Betul tak? Sebab kita kata apabila tasydid kena hilang. Tapi mengapa pada awalnya ada yang mengatakan bahawa takrir bagi ra secara umum, tak kira ra berada dalam keadaan tasydid, ra berada dalam keadaan sukun, ra berada dalam keadaan mutaharrik, perlu sifat tujtanab, sifat yang perlu dijauhi. Nampak tak dia clash antara dua item tadi. Awalnya kita menafikan perlu adanya takrir pada huruf ra. Satu. Yang keduanya, apabila ra bertasydid kita nafikan sekali lagi. Sepatutnya apabila kita nafikan secara keseluruhan, secara keseluruhan huruf ra sukun, mutaharrik ataupun musyaddad, maka ketika mana huruf ra bertasydid kita tak perlu dah datangkan kata-kata kalam Ibn al-Jazari wa akhfi takriran iza tushaddadu. Hilangkan takrir apabila ra bertasydid. Okey, satu. Sebab itulah saya suka untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila kita bercakap tentang takrir huruf ra, apabila kita mendatangkan ucapan daripada Imam Ibn al-Jazari wa akhfi takriran iza tushaddadu, akhfi dengan makna kita kurangkan kekuatan takrir apabila ra bertasydid. Okey, mengapa? Kerana huruf ra bertasydid ni, ra tasydid maksudnya apa? Ada dua huruf ra. Okey, ada dua huruf ra, satu sukun, satu yang berbaris. Contoh kita baca ar-ra, ra sukun, ra yang berbaris. Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman. Okey. Huruf ra yang bertasydid ni terlalu mudah untuk kita panjangkannya tanpa ada takalluf. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita mudah nak pergi jauh. Okey, kerana dia senang. Dia tak perlu kepada takalluf ataupun kita bersusah payah untuk mengeluarkan huruf ra. Jadi takrir yang berlebihan pada huruf ra merupakan satu kesalahan. Oleh yang demikian Imam Ibn al-Jazari berpesan kepada kita wa akhfi takriran idza tushaddadu. Kena perlahankan takrir apabila ianya berada dalam keadaan tasydid. Sebab apa? Sebab dia mudah untuk pergi banyak. Okey. Lepas tu kita nak tengok juga perkataan akhfi itu sendiri. Okey, ianya bukanlah membawa maksud wamna, akhfi ataupun imna. Akhfi kita terjemahkan hilangkan, imna kita halang. Okey. Dengan maksud dengan maksud kita idhab asy-syai' bil kulliyah. Kita menghilangkan sifat takrir tadi secara umum. Tak. Imam Jazari boleh kata wamna takriran, tapi dia guna apa? Dia guna wa akhfi takriran.
Kalau dia nak hilangkan terus, dia boleh guna perkataan wamna' takriran. Tapi dia guna perkataan wa akhfi takriran. Okey, ikhfa bukan makna menghapuskan keseluruhan, tapi ianya jangan berlebihan dalam kita menyebut huruf ra. Begitu juga yang disebut oleh Qasim dalam kitab Jami' al-Mufid fi Sana'at al-Tajwid ni, dia kata apa? Qultu wa zahir qaulun nazim. Yang jelasnya kata-kata an-nazim ay as-Sakhawi, Imam Sakhawi fi an-Nuniyah, dalam kitab Nuniyah dia, sun tashdidahu. Dia kata sun, jagalah. Tashdidahu, tashdid pada huruf ra ni mubalaghah. Dia memberi ingatan supaya kita tidak berlebihan. An yura, daripada sangat dilihat mutakarriran karra fir rahman. Takrir pada huruf ra, contohnya kalimah ar-rahman, yang mana dibaca dengan ar-rahman, terlalu berlebihan, maka dia kata sun. Dia kata apa lagi syarahannya? Anna takrir, dia kata sesungguhnya takrir laisa sifah, bukanlah sifat zatiyah bagi huruf ra. Sebab apa? Sebab ada dua pandangan takrir ni, dua mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan bahawa huruf ra adalah sifat lazimah, sifat zatiyah bagi sifat takrir adalah sifat zatiyah bagi huruf ra. Ada yang mengatakan bahawa takrir ni bukanlah sifat zatiyah. Dia ada dua pandangan lah, zatiyah dengan ghairu zatiyah, ataupun lazimah dengan ghairu lazimah lah. Okey. Dia kata apa syarahan tadi? Anna takrir, sesungguhnya takrir laisa sifatan, bukanlah sifat zatiyatan, sifat zatiyah, illa melainkan an yuhmal kalamuhu ala al-murad saunu. Tapi ihtimal kalamnya, ucapannya membawa kepada maksud saun, jaga ar-ra, huruf ra, anil ifrad, daripada kita berlebihan fit takrir. Allahu akbar. Jadi kita berlebihan membaca takrir pada huruf ra. Okey, wallahu alam. Dia kata jangan kita berlebihan. Maknanya takrir tetap ada. Bukannya takrir tidak ada pada huruf ra. Dia datangkan contoh ar-Rahman, sun tashdiduhu an yura mutakarriran karra fir rahman. Contoh dia datang pada kalimah ar-Rahman, ra bertasydid. Dia kata apa? Anna takrir laisa sifatan zatiyatan illa an yuhmal kalamuhu ala anna al-murad saun ar-ra, jaga huruf ra, anil ifrad, daripada berlebihan fit takrir, dalam menyatakan takrir pada huruf ra. Wallahu alam. Okay, itu kata-kata dia lah. Qala Makki Abi Talib, dia kata apa? Wa aktsaru ma yadhharu takrir. Dia kata huruf ra ni, takrir ni dia lebih jelas ketika mana idza kana musyaddadan, apabila ra bertasydid. Nahu karratan marratan, dia mudah untuk kita baca karratan marratan, mudah untuk kita baca banyak, begitulah. Fawajib 'alal qari, maka wajib kepada pembaca Al-Quran, an yukhfi, hendaklah dia mengikhfakan. Ikhfa bukan makna kita hilangkan, tapi kita kecilkan, kita kurangkan takrirahu, takrir pada huruf ra, wala yudhhirhu. Jangan kita izharkannya terlalu banyak, jangan kita adamul mubalaghah, kita berlebihan dalam menyatakan takrir, kena kurangkan sikit. Okey, jangan berlebihan. Wa mata azharahu, apabila kita menjelaskannya, faqad ja'ala minal harfi musyaddad hurufan, maka kita telah menjadikan pada huruf musyaddad yang ada dua tu hurufan, dia jadi huruf yang banyak. Wa minal mukhaffaf harfaini, daripada satu huruf dia jadi dua huruf. Wa dzalika contohnya ar-Rahman, ar-Rahim,
الراكعين فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا إنما حرم عليكم الميتة فبرأه الله مما قالوا واذكر ربك الربا ولا يضار كاتب فتخفي تكريره وتشديده مفخما. Maka kena ikhfakan takrirnya, kena kurangkan sedikit takrirnya. Wa tashdidahu, dan tasydidnya mufakhaman dalam keadaan tafkhim lah. Wa takrir, takrir ni maksud dia apa? Ay yu'ada tarful lisan, dia hujung lidah tu dia kembali birra mukarraran beberapa kali lah, maknanya dia bergetar. Fa ikhfa dhalika takrir la budda minhu, tapi kita kena kurangkan sedikit kekuatan takrir tu, mesti kurangkan sedikit kekuatan takrir. Lepas tu saya juga suka untuk kita memberi melontarkan apa yang disebut oleh Imam Ibn al-Jazari. Qala 'allamah Imam Ibn al-Jazari wa qad tawahham. Dia kata, Imam Ibn al-Jazari kata wa qad tawahham, setengahnya dia jadi waham, jadi keliru. Ba'dun nas, setengah manusia, anna haqiqat at-takrir, sesungguhnya hakikat takrir ni tar'id, getar al-lisan biha marrah ba'da marrah, beberapa kali lah. Fa'adhara dhalika hala tashdidiha, maka keadaan demikian lebih jelas apabila dia bertasydid. Kama dhaba ilaihi ba'dul andalusiyin, seperti mana yang dipegang oleh, yang diguna pakai oleh setengah daripada golongan Andalus, kaum Andalus lah, orang Andalus. Wassawab, yang sebenarnya Imam Jazari kata at-tahaffuz min dhalika, kita tak boleh nak jelaskan demikian, kita kena jaga jangan terlalu kuat. Bi ikhfa'i takririha, kena kurangkan kekuatan takrir dia. Kama huwa madhhab al-muhaqqiqin, seperti mana yang dipakai oleh madhhab al-muhaqqiqin, ulama tahqiq dalam bidang Al-Quran Karim ni lah. Wa qad balagha al-qaum fi ikhfa', tapi ada juga pandangan yang ketiga. Imam Jazari sebut Andalusiyin dia terlalu lepas tentang takrir ni, sebut dengan kuat. Mungkin dia sebut Ar-Rahman, dia terlalu kuat. Maka Imam Jazari kata wa akhfi takriran, kena kurangkan kekuatan takrir lah. Tapi waqad balaghal qaum, ada pandangan yang ketiganya, dia berlebihan fi ikhfa'i apa? Waqad balaghal qaum fi ikhfa'i takririha, dalam mengecikkan, dalam menghilangkan takrir tadi, kekuatan takrir tadi. Musyaddadatan, ketika ra bertasydid. Fayati biha muhasramah, maka dia baca dalam keadaan terlalu mengawal lidah dia tu, sampai hilang takrir tadilah. Fayati biha muhasramah syabihan bit-ta, dia baca Ar-Rahman marqadina ataupun Ar-Rah, dia jadi macam tasydid pada huruf ta. La yajuz, tak boleh. Fayajibu an, maka wajib untuk kita sebut, kita lafazkan biha musyaddadatan, ra berdalam keadaan tasdidan yanbu al-lisan nubuwatan wahidah wa irtifa'an wahidan min ghairi mubalaghah al-hasr wal 'usr. Kita kena sebut huruf ra dalam keadaan kita tidak kawal, dan huruf ra boleh disebut dalam keadaan yang getarnya dalam keadaan yang bebas lah. Kita tak boleh kawal. Maka mengikut pentalaqian yang telah saya ikuti dan juga pembacaan dan syarahan daripada guru-guru, saya lebih cenderung untuk kita guna huruf ra ni, dia ada takrir. Okey, takrir ada pada huruf ra. Pertama, kerana huruf ra ni adalah sifatul lazimah, sifat yang lazim bagi huruf ra. Okey, kita berpegang begitulah. Maka yang keduanya, Imam Jazari pesan wa akhfi takriran, kena perlahankan takrir idza tasyaddada bila ra bertasydid.
Sebab ada setengah kita kata ra ni sifat takrir bagi huruf ra, sifat tujtanab, sifat yang dijauhi. Maknanya semua keadaan, tapi dia telah clash dengan kalam yang disebut oleh Imam Jazari. Yang keduanya, kita sebut huruf ra ni ataupun kita sebut mana-mana huruf dalam Al-Quranul Karim, tipsnya adalah mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Sebut kena sempurna tanpa ada takalluf, sebut pula relax-relax. Okey, maka kalau kita kita mengawal pergerakan lidah kita, maka ianya sudah terkeluar daripada garis panduan relax. Okey, maka kita kena baca dengan keadaan relax-relax lah. Ar-Rahmani marqadina Rabbana. Okey, bukannya marqadina Rabbana. Ar-Rahman. Yang keduanya, kita juga kena tahqiq mana tempat letak lidah kita. Okey, huruf ra kita guna permukaan lidah, zahiril lisan, kita letak di lelangi atas. Tempat mana? Tempat yang timbul tu dalam keadaan tak rata. Dan sifat bagi huruf ra tu sendiri dia bersifat dengan tawassut. Tawassut maksud dia apa? Pertemuan permukaan lidah dengan langit dalam keadaan yang tak kuat, maka berlaku takrir dalam keadaan mukammalan, sempurna, tanpa ada takalluf, sebut pula relax-relax. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.